Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi dalam video kali ni aku nak sembang pasal youngster Arsenal yang bermain dalam first team sekarang, yang betul-betul berasal daripada akademi Arsenal, iaitu Hale End lah. Kalau kat Barca ada La Masia, kalau kat Real Madrid ada Castilla, kalau kat Arsenal kita ada Hale End. Kita berada akademi sendiri kak. Jadi dalam dunia bola sepak ni, tak kisahlah sebuah kelab tu kekaya mana sekalipun, macam Manchester City, macam PSG, tak semua pemain diorang yang betul-betul yang diorang beli kat kelab lain tau. Ada juga pemain yang berasal daripada akademi diorang. Contohnya macam kat City sekarang ada Phil Foden, lepas tu kat PSG ada Presnel Kimpembe. Tu adalah contoh-contoh pemain yang memang betul-betul naik daripada akademi, naik ke first team, lepas tu dapat jadi regular first teamer lah. So kat Arsenal pun tak terkecuali kat Arsenal. In fact, Emil Smith Rowe, Eddie Nketiah, Bukayo Saka, Ainsley Maitland-Niles dan juga Joe Willock. Tapi seperti yang kita tahu lah, dua orang daripada list yang aku cakap 5 orang tadi, dua orang daripada orang tu dihantar loan lah. Jadi untuk video kali ni kita nak sembang pasal 5 orang ni yang mana pada pendapat aku ada masa depan yang cerah dekat Arsenal, dan yang mana yang bagi aku kurang atau tak cukup bagus lah untuk menempa nama diorang dekat squad Arsenal lah. Jadi kita mulakan dengan position defense dulu lah, iaitu Ainsley Maitland-Niles. Jadi Ainsley Maitland-Niles ni, dia punya case dia macam keras kepala sikit sebab dia tak sefahaman dengan Arsenal. Arsenal nampak dia sebagai seorang right back, tapi dia ni Mamat ni nak main kat bahagian midfield. Ainsley Maitland-Niles ni dia sama case macam Oxlade-Chamberlain dulu. Chamberlain dulu dia bermain dekat Arsenal kebanyakannya sebagai seorang winger, tapi dia nampak diri dia boleh bermain sebagai seorang center midfielder. So dia tak dapat peluang tu, lepas tu tambah pula dengan injury dia pergi ke Liverpool. Lepas tu Maitland-Niles ni pun sama kak, dia tak ada sebarang injury problem pun, tapi dia tak nak, dia memang kurang minat main dekat bahagian right back, dia nak main dekat bahagian center midfield. Itu je masalah dia. Tapi itulah Maitland-Niles kan, kau ada peluang untuk jadi first teamer dekat Arsenal, jadi first choice right back dekat Arsenal, tapi disebabkan kau tak minat main kat position tu, kau sanggup gadaikan masa depan kau kat Arsenal. Jadi untuk Maitland-Niles ni, aku tak sure sama ada Arsenal berminat nak jual dia atau tak, tapi sebab banyak rumours kan, Crystal Palace minat kat dia, lepas tu Wolves pun minat kat dia. Selagi dia berdegil, dia memang tak nak main dekat right back, selagi dia berdegil nak main dekat center midfield tu, yang bagi aku banyak competition untuk dia fight. Bagi aku selagi value dia tinggi, bagi aku memang masa depan dia memang tak panjang lah dekat Arsenal kan, untuk Ainsley Maitland-Niles. Jadi pemain yang kedua adalah Joe Willock. Joe Willock ni menjadi topik hangat lah, sebab dia punya loan itu dekat Newcastle daripada Januari sampailah Mei, dia memang bapak cemerlang ya, jaringkan 8 gol Jadi Joe Willock ni, kalau kau tanya aku lah, aku view dia sebagai long term replacement untuk Aaron Ramsey tau. Sebab dia orang punya gameplay ni memang seakan-akan sama tau. Seorang pemain yang datang daripada midfield, lepas tu bila Arsenal dalam kedudukan untuk attack, dia orang akan membuat larian lewat ke dalam kotak penalti untuk menjaringkan gol. Memang sebiji gila macam Ramsey. Lepas tu dia punya role pula kat dalam team adalah box to box midfielder, sama juga macam Aaron Ramsey. Sebab tu aku compare dia dengan Ramsey, memang sama, memang sebiji dia orang punya cara gameplay dia orang. Tapi agak sayang sebab dia memang banyak kali dapat peluang dekat Arsenal, cuma dia tak dapat lagi tunjukkan potensi sebenar dia dekat dalam first team Arsenal. Mungkin sebab banyak pressure, sebab yalah kalau kau main kat Newcastle, spotlight tak banyak sangat dekat kau. Kalau kau fail, dia orang tak target sangat kan. Tapi kalau kat Arsenal, sekali kau buat mistake, itu kau tengok surat khabar untuk esok harinya, semua nama kau keluar. Itu bezanya main dekat Arsenal dan juga Newcastle. Tapi aku tak putus asa je dengan Willock ni. Aku memang nak dia stay, aku nak tengok dia berjaya dekat Arsenal, sebab apa yang ditunjukkan masa dia loan dekat Newcastle itu memang cemerlang, memang bapak teruk cemerlangnya. Dan dia adalah player yang Arsenal perlukan dekat bahagian midfield tu, iaitu seorang midfielder yang boleh menjarikan gol secara konsisten. Arsenal tak ada benda ni sejak Ramsey caw. Ini masalahnya ni. So sebab tu lah aku nak Willock ni stay lah. Aku tahu dia punya value dia tinggi, kita boleh dapat dalam 30-40 juta untuk Mamat ni, tapi dia seorang player homegrown, lepas tu dia datang daripada akademi Arsenal. Bagi aku value dia sangat tinggi, dia masih boleh sumbang lagi dekat dalam tim Arsenal. So bagi aku, kalau lah kau tanya aku takkan jual lah Mamat ni lah. Lepas tu pemain yang ketiga adalah Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe tak nak cakap banyak sangat Kalau tak ada Mamat ni, tak overturn Arsenal punya form kan masa Christmas itu. Betapa pentingnya, betapa naiknya nama Smith Rowe sekarang ni, sampai Aston Villa nak beli. Tapi rumours, kabar angin kan, nama pun kabar angin. So kita tak tahu benda tu sahih ataupun tak, tapi nampaknya Aston Villa macam serius nak beli Mamat ni. Tapi aku tak nampak lah jual Smith Rowe, sebab dia
sangat-sangat penting lah. Dia satu-satunya pemain yang boleh bermain dekat position nombor 10 tu kat dalam squad sekarang ni. Sebab Odegaard dah caw, dah balik Real Madrid. Kita harap dia seorang je lah, selagi Arsenal tak beli number 10 yang lain kan. So untuk Smith Rowe, dia punya future, dia punya masa depan dia dekat Arsenal memang cerah lah. Sama juga macam player yang seterusnya, iaitu Bukayo Saka. Bukayo Saka, betapa confidentnya Mamat ni, umur baru 19 tapi dah main dekat England selama 2 musim berturut-turut dekat dalam first team Arsenal. Lepas tu Euro 2020 dia dapat tempat kat dalam squad England tu, depan daripada Sancho tak dapat tempat dalam team, dia dapat. Lepas tu siap dapat man of the match lagi. Aku nak cakap banyak apa lagi kan pasal Bukayo Saka ni kan. Gilanya Bukayo Saka ni sampai Jose Mourinho tu, pembenci Arsenal yang paling terkenal dalam dunia bola sepak tu, siap puji Mamat ni. Apa lagi aku nak cakap pasal Bukayo Saka ni kan. So aku rasa dia punya future dia memang lagi cerah, memang paling cerah di antara 5 orang ni kan dekat Arsenal. Kita pun banyak bergantung dekat dia untuk ubah perlawanan Arsenal dalam musim lepas. Lepas tu value dia memang tinggi lah. Aku rasa kalau Arsenal ni pandai nego ke dengan kelab lain kan, boleh dapat lah dalam 100 juta ke. Tapi memang tak lah, Arsenal memang takkan jual Bukayo Saka. Dia ibarat pemata lah kat dalam skuad Arsenal sekarang ni kan. Dan pemain yang terakhir sekali adalah Eddie Nketiah. Eddie Nketiah seorang striker yang pegang rekod penjaring terbanyak untuk skuad bawah 21 tahun England. Skuad bawah tu 21 tahun England tau. Tapi sebaliknya terjadi bila dia main dekat Arsenal. Dia ni memang, Mamat ni membuat debut untuk Arsenal daripada tahun 2017 tau. Lepas tu satu lagi bagi aku, Eddie Nketiah ni dia dah dapat banyak peluang lah untuk bermain kat dalam skuad Arsenal lah. Tapi sampai sekarang kalau kau tanya aku, kalau aku tengok dia main kat dalam skuad Arsenal, bagi aku dia tak cukup impress lagi. Mungkin sebab development dia mungkin terbantut atau apa, aku tak tahu. Tapi dia nampak macam seorang striker yang tak boleh keep pace dalam permainan dalam Premier League ni lah. Lagi-lagi bermain untuk Arsenal lah. Lepas tu lagi satu, dia punya situasi kontrak dia tinggal lagi setahun tau. Lepas tu Arsenal baru ni tawarkan kontrak baru dekat dia, tapi dia reject. So it's time to go bagi aku, Eddie Nketiah. Antara 5 pemain ni aku nampak Mamat ni yang orang pertama yang akan pergi lah antara 5 orang ni. Sebab bagi aku dia punya level dia memang tak boleh bermain sebagai first teamer dekat Arsenal. Dia tak cukup bagus untuk bertindak sebagai seorang striker dekat Arsenal untuk kita kejar balik Champions League tu. Sebab bagi aku dia tak cukup prolific lah. Sebab macam aku cakap tadi lah, dia dapat banyak peluang tapi dia tak cukup impress lagi. Daripada zaman Wenger, daripada zaman Unai Emery dan juga sekarang ni zaman Arteta. Dah 3 manager yang bagi dia peluang, tapi aku rasa dia tak ambil peluang tu secara betul-betul lah, Eddie Nketiah ni kan. Jadi antara 5 ni aku rasa dia orang yang pertama yang akan pergi lah pada musim panas ni, diikuti oleh Ainsley Maitland-Niles. Tapi lagi 3 orang ni, Joe Willock, Emil Smith Rowe dan juga Bukayo Saka bagi aku stay. Dan juga lagi seorang, Reiss Nelson. Reiss Nelson ni dia punya case dia unik sikit. Sebab kita tak tahu apa terjadi kat Mamat ni. Dia perform masa first half of season, daripada bulan Oktober sampailah bulan Disember, dia kerap diturunkan oleh Arteta. Cuma lepas daripada Christmas lepas timbulnya Emil Smith Rowe tu, Reiss Nelson ni ibarat pemain yang dikorbankan semata-mata sebab nak letak Smith Rowe dalam tim. Kesian weh Mamat ni. Start daripada Januari sampailah habis musim, dia bermain untuk under 23, bawah 23 tahun punya tim kan dekat Arsenal. Seorang pemain yang dikatakan ada peluang yang paling cerah sekali di antara semua, tapi dia punya perkembangan dalam karier dia agak terbantut sikit lepas dia return daripada Hoffenheim kan. Jujur kata dia punya plan dia tak ikut kepada ketetapan lah dari segi development dia kan. So Reiss Nelson aku takkan jual dia. Aku harapkan Arsenal untuk bagi dia satu lagi peluang supaya dia keluar loan dekat sesebuah kelab yang boleh bagi dia regular game time. Kalau nak lagi cantik, hantar dia dekat kelab kat Championship lah, supaya dia boleh buktikan diri dia balik kan, boleh naikkan confidence dia balik, return balik season depan mungkin dapat peluang untuk main kat first team kan. Sama juga macam Joe Willock, gunakan peluang bila dia kena hantar loan kan. Sebab Mamat ni bukan tak berbakat je. Aku sampaikan tengok Reiss Nelson ni, aku harap dia develop sama macam Jadon Sancho, tapi dia punya development dia macam terbantut sikit. Sayang buang bakat pemain macam tu je kan. Jadi ada 6 pemain dalam squad first team Arsenal sekarang yang betul-betul berasal daripada Hell End, dan aku rasa 2 yang akan pergi iaitu Eddie Nketiah dan juga Ainsley Maitland-Niles. Lagi 4 orang ni kita tunggu dan lihat lah apa Arsenal nak buat dengan 2 orang ni kan. Jadi aku rasa video aku hari ni sampai sini je, dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe, dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata ride aku Zul sign out.